Apple baru sahaja menjual produk yang boleh mematikan smartphone, yang boleh mematikan humanity, kemanusiaan, kerana membuatkan manusia menyendiri dan dibuai dengan fantasi yang indah. Dan ia juga dah lama diramalkan oleh kartun Simpson. Akan kehidupan manusia pada masa akan datang. Kita akan share dalam video kali ini sisi gelap dan perubahan yang akan dialami oleh manusia pada masa akan datang. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe agar channel ini terus berkembang. Sahabat semua, hari ini makin berleluasa, boleh dikatakan viral, yang mana kita sendiri boleh saksikan di media sosial. Orang dah mula memakai Google's Apple Vision Pro, produk terbaru Apple yang membuat penggemar teknologi heboh. Disebabkan ia sama sebagaimana smartphone yang mengubah seluruh cara kerja seseorang, yang secara tidak langsung gadget ini juga ubah bentuk humanity kita, iaitu cara manusia hidup. Kenapa kita perlu bahas perkara ini? Sahabat semua, saksikanlah apa yang dah berlaku hari ini. Ia adalah satu benda yang akan mengasingkan manusia daripada yang lain dan menjadikan manusia semakin tertarik ke dalam alam maya yang tidak wujud pun sebelum ini, di mana dunia digital menjadi satu dengan dunia yang nyata. Ini sangat jelas satu teknologi ciptaan terbaru manusia yang membuatkan orang menggunakannya menjadi ketagih, kerana ia menghiburkan dan sangat-sangat menarik. Dan dianggarkan hanya dalam beberapa tahun sahaja, Google ini ataupun cermin mata ini menjadi lebih kecil, lebih murah, lebih selesa, dan semua orang menggunakannya seperti orang ramai menggunakan smartphone pada hari ini. Hal ini tercatat dalam sejarah teknologi dan manusia. Jadi bila semua orang menggunakannya, maka akan adanya juga perubahan. Kita mestilah berhati-hati. Sahabat semua, kebanyakannya review teknologi sangat teruja dengan teknologi yang terbaru ini. Mereka hanya memberitahu kebaikan perkembangan teknologi yang ini dan cara menggunakan gadget tersebut. Yang mereka tidak beritahu kita ialah semakin bagus produk ini, maka semakin ia akan membahayakan, kerana ia adalah produk yang paling bercita-cita tinggi dan menakutkan yang pernah diciptakan oleh Apple, yang dinamakan The Apple Vision Pro, juga diketahui sebagai spatial computing, iaitu teknologi baru muncul yang menyatukan dunia digital dan fizikal. Proses virtualisasi kegiatan dan interaksi antara manusia dengan mesin yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih lancar dan lebih mendalam. Dan sebenarnya tanpa kita sedari, sisi paling bahaya ialah meskipun gadget ini adalah generasi pertama, generasi awal yang direka, ia dah pun terlalu menakjubkan dan sukar disaingi, kerana ia diletakkan Apple Vision Pro ini berada seiring dengan iPhone, iPods dan gabungan Apple Watch dengan pixel yang memuaskan. Faktanya ialah mereka menciptakannya dengan sempurna dan meletakkan kita rasa bersatu dengan keseluruhan persekitaran, seluruh hidup kita dah menjadi sebagai skrin. Yang mana mereka yang membawa gadget ini keluar berjalan di sepanjang kota, ia kelihatan menakjubkan dan luar biasa. Everything seems so real, and then I can just stand up. Tapi sekali lagi, semakin sempurna ia terlihat, maka semakin ia akan berbahaya kepada kita. Paparan ini dah terlihat seperti distopian, iaitu dunia imajinasi yang menakutkan dan bukan kehendak daripada manusia. Distopian merupakan masyarakat yang diimajinasi dan semua adalah kelihatan dahsyat, dan ia bertentangan dengan utopian. Kerana walaupun hari ini mungkin hanya beberapa orang sahaja yang memakainya, bayangkan jika 5 tahun akan datang bila semua orang akan memakai gadget tersebut, bagaimana keadaannya pada waktu itu? Kehidupan manusia menjadi lebih terasing daripada hari ini. Mereka membuat hal mereka sendiri. Sahabat semua, hari ini pun secara bersembunyi kita masih boleh scroll phone sepanjang masa. Tapi dengan produk seperti ini, secara peribadi kita dah boleh melakukan apa sahaja di tengah-tengah kesibukan manusia. Kita tidak perlu lagi beri perhatian untuk melihat kepada orang lain yang berada di sekitar kita, dan masyarakat akan bergerak beroperasi seperti ini. Tidak dinafikan manusia akan menjadi lebih depresi dan lebih sunyi daripada sebelum ini. After a couple of hours of running around the streets of New York, as in not in a controlled environment, my brain sort of clicked and it just forgot that I was looking through cameras and screens, and it took what it saw as reality.
Dan bila kita balik rumah, kita akan melihat seluruh aplikasi mengikuti kita ke mana-mana sahaja, dibentangkan di hadapan kita. Dan kita boleh skala dengan saiz yang kita mahukan, bertukar-tukar di antara layar. Boleh juga dengan hanya menggunakan jelingan mata sahaja, ataupun menggunakan jari untuk mengawal semua aplikasi, dan apa yang kita inginkan semuanya berada di udara. Ini semua boleh terjadi disebabkan Apple Vision Pro sebenarnya boleh menjejaki pergerakan mata kita. Jadi kita boleh memilih apa yang kita mahukan hanya dengan menggerakkan mata. Dan juga elemen digital ini bertindak balas juga terhadap fizikal yang berada di hadapan kita, seolah bayang-bayang. Dan begitu saja, anda mungkin boleh sentiasa hidup berada dalam dunia alternatif dengan realiti. Dan bila seseorang dalam dunia nyata datang, kita boleh melihat mereka dalam keadaan seperti ini. So now, look at me. What? Secara asasnya kita melihat hanya satu orang dalam satu masa. Sahabat semua, bila keadaan dah seperti itu, di alam maya lagi seronok, maka siapa yang nak berada di dalam dunia nyata? Sebab kita boleh gunakan sepanjang masa. Sebagian besar waktu kita dah pun berada di dalam skrin. Boleh dikatakan seolah-olah kita mempunyai telefon pintar yang tertanam dalam otak. Dan mungkin perkara ini boleh berlaku dengan update perubahan pada masa hadapan nanti. Sebab sekarang pun dah ada orang yang berani tanam chip dalam badan mereka. Dan juga pada era spatial computing ini, kita bukan lagi hanya dipasangkan dengan gadget, tetapi sebenarnya kita dan juga gadget telah pun menjadi satu. Dan dengan teknologi yang luar biasa ini, kita ada sebab untuk teruja. Dan kita ingin tahu mengenai gadget seperti ini. Sekali lagi kita boleh katakan, semakin teruja kita, maka semakin ia berbahaya kepada kita, kerana ia semakin dalam untuk menjadi sebahagian daripada setiap detik pernafasan kita. Sahabat semua, antara fungsi AR ataupun VR Google ini biasa digunakan untuk gaming, boleh juga disambungkan ke MacBook dan sebagainya untuk kehidupan sebenar. Ia menjadi video call pula akan terlihat seperti ini, bersaiz hidup dan dengan audio yang luar biasa yang membuat anda merasakan mereka seperti dalam satu ruangan yang sama, yang boleh reka diri mereka sendiri, mempunyai pilihan avatar sendiri yang kelihatan menarik seakan wajah sebenar. Dan akan datang ia pasti akan lebih sempurna lagi dengan memperlihatkan wajah virtual yang lebih cantik daripada yang asli. Sebelum ini mungkin kita ada masa untuk boring, tapi dengan gadget ini kita boleh hidup di dalamnya dan juga mengubah cara hidup kita. Mungkin ada yang cakap kita kena raikan pencapaian teknologi terkini, kita kena gunakan kemajuan yang ada, tidak perlu ekstrem dan menolak juga menakut-nakutkan. Mungkin banyak perkataan seperti itu. Bagi saya sendiri, teknologi ini baik, gadget ini juga luar biasa. Meskipun kemajuan banyak dah memperbudahkan urusan kita, tetapi humanity, kemanusiaan itu lebih penting. Dan sebagai seorang manusia, dia perlu berinteraksi, berurusan dengan penciptanya dan juga dengan manusia yang lain, yang dipanggil sebagai hablum minallah dan juga hablum minannas. Yaitu hablum minallah, talian hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang perlu ia sembah, mengadu, meminta dan sebagainya. Juga hablum minannas, talian hubungan manusia sesama manusia yang perlu berurusan, bersilaturahim dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah falyasilu rahimah falyakul khairan aw liyasmut." Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetamunya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim, dan hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Itu sangatlah perlu dalam sehari-hari hidup kita, kerana begitulah cara manusia hidup dalam masyarakat. Sahabat semua, kita kenalah pandai menggunakannya dan tidak meleret yang membuatkan kita hanyut dalam alam fantasi. Kerana produk ini diciptakan untuk manusia berada dalam dunia fantasinya sendiri dan semakin menjauh daripada kehidupan realiti sebenar, yang mungkin membuatkan kita tidak dapat membezakan dengan jelas yang mana realiti, yang mana fantasi, jika sehari-hari mata pemikiran kita diisi dengan perkara-perkara tersebut. Dan anda akan tidak lagi tertarik kepada benda yang berada di sekitar anda, kerana gambaran fantasi yang indah, games, berjuta aplikasi dan sebagainya membuatkan anda tidak akan mudah melepaskannya. Dan boleh jadi nanti anda akan selalu bergantung kepadanya. Meskipun begitu, tidak ada benda yang sempurna, kerana produk ini mempunyai kekurangan. Antaranya ialah ia terasa berat bila dah lama digunakan, wayar pengetas yang panjang dan serabut, dan ia akan terasa panas bila dah lama digunakan. Harganya juga terlalu mahal, iaitu USD 3,499 bersamaan 16,000 yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya sahaja. Kalau macam kita orang awam yang kurang duit ni, mungkin tidak mampu. Meskipun begitu, ini sebenarnya hanyalah baru permulaan, kerana pastinya banyak syarikat-syarikat akan bersaing untuk membuat produk yang sama demi keuntungan, sehinggalah ia akan menjadi lebih murah dan boleh didapati oleh sesiapa sahaja dan boleh digunakan, dibawa ke mana-mana sepanjang masa. Dan pasti kekurangannya juga akan ditambah baik oleh mereka. 10 tahun akan datang, kemungkinan besar anak-anak kita akan menggunakan gadget ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Boleh anda bayangkan bagaimana kegilaan di masa akan datang nanti. Sedangkan penggunaan gadget hari ini pun anak-anak dah ketagi, dah seperti histeria bila tidak dapat bersama gadget. Dan dunia pembesaran yang biasa sebagai seorang kanak-kanak
seperti kita dahulu tidak lagi terjadi kepada mereka. Kerana dah jauh berbeza, maka akan lahirlah satu generasi yang depres, ketagih dan tidak tentu arah. Kerana masa mereka hanya tertumpu kepada gadget, mata, telinga dan akal fikir mereka berada dalam alam fantasi. Seperti yang dah mula dilakukan oleh sesetengah orang, mereka berjumpa sesama sendiri, tetapi bukan dengan pandangan yang sebenarnya. Kerana mata mereka hanya tertumpu kepada skrin sahaja, kesunyian, terasing dan tersangkut di sana. Jadi sahabat semua, buat kita semua, bila benda tu dah sampai dan berlaku kepada kita, saya harap saya dan juga anda semua ingat kehidupan yang sebenar, kehidupan realiti. Kerana mungkin satu masa kita dah tidak dapat membezakan bagaimana kehidupan sebenar tanpa Googles ataupun kacamata tersebut. Dan sebagai seorang Muslim, kita kenalah bersederhana dengan sesuatu dan tidak melampaui batas. Dan kita kenalah juga tahu bagaimana mengurus benda yang berada di hadapan kita. Kita tidak mudah hanyut, disebabkan jika benda itu kita buat untuk kebaikan, maka baiklah ia. Jika kepada kejahatan, maka jahatlah ia. Dan sama-sama beringat dengan apa yang berlaku pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Kerana kita sedar sekarang ini kita berada di akhir zaman, iaitu zaman segalanya boleh dilakukan oleh manusia. Sehingga kan ada perkara yang tidak ada pada zaman dahulu dilakukan oleh manusia hari ini, bahkan lebih ekstrim lagi. Marilah sama-sama kita mengingat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan membimbing kita semua. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.